Hai, Assalamualaikum. InsyaAllah kali ni Mami nak kongsikan berkenaan dengan sains tingkatan 1, bab yang keempat, masih berkenaan dengan pembiakan tapi khusus berkenaan dengan sistem pembiakan manusia. Okey, yang sistem pembiakan manusia ni sebenarnya adalah beza di antara lelaki dan juga perempuan. So, Mami akan terangkan satu persatu sistem pembiakan lelaki dan juga sistem pembiakan perempuan. Okey. Right. So, kita bincangkan sistem pembiakan lelaki dahulu. Right. So, itu adalah gambaran sistem pembiakan lelaki. Okey. Pada sistem pembiakan lelaki, terdapat sepasang testis. Right. Itu adalah sepasang testis di mana fungsi testis ni adalah menghasilkan sperma, right, dan juga menghasilkan hormon seks lelaki. Boleh yang? Okey, itu testis. Kita tengok bahagian lain sistem pembiakan lelaki. Alright. Okey. Yang kedua adalah zakar. Di manakah kedudukan zakar? Okey, itu adalah zakar. Apakah fungsi zakar? Untuk memindahkan sperma daripada badan lelaki masuk ke dalam faraj badan perempuan. Alright. Okey. Bahagian lain sistem pembiakan lelaki adalah skrotum. Skrotum tu adalah bahagian luar testis kita. Right, di mana fungsi skrotum adalah memegang dan melindungi testis. Maksudnya, testis berada di dalam skrotum. Okey ya. Right, seterusnya. Sistem pembiakan lelaki juga mempunyai duktus sperma. Mana duktus sperma? Itu. Saluran tu. Apa fungsi duktus sperma adalah untuk menyalurkan sperma yang terhasil di dalam testis tadi keluar ke uretra. Right, uretra tu bahagian sini yang. Maknanya testis yang terhasil dalam sperma yang terhasil dalam testis ni akan bergerak melalui duktus sperma dan keluar ke uretra. Alright. Okey, dan seterusnya kita ada kelenjar prostat. Okey, itu adalah kelenjar prostat. Fungsi kelenjar prostat adalah merembeskan bendalih. Right, di mana bendalih ni berkhasiat untuk melindungi sperma. Okey, itu fungsi kelenjar prostat. Alright. Seterusnya kita ada vesicle semen. Okey, itu adalah vesicle semen. Okey. Fungsi vesicle semen adalah merembeskan bendalih, berkhasiat juga tapi untuk mengaktifkan sperma. Okey. Itu vesicle semen. Right. Okey, itu berkenaan bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki. You all kena ingatlah nama bahagian tu apa, dia punya fungsi apa. Alright. Begitu juga dengan sistem pembiakan perempuan. Ini adalah gambaran sistem pembiakan perempuan. Apakah bahagian-bahagian yang penting pada sistem pembiakan perempuan adalah ovari. Manakah yang dikatakan sebagai ovari? Nampak? Perempuan juga mempunyai sepasang ovari. Apakah fungsi ovari? Fungsi ovari adalah untuk menghasilkan ovum dan juga menghasilkan hormon seks wanita ataupun hormon seks perempuan. Kita ada ovari. Seterusnya kita ada faraj. Bahagian itu yang dikatakan sebagai faraj. Apakah fungsi faraj? Faraj adalah bahagian yang akan menerima sperma. Right. Dan bahagian yang seterusnya kita ada cervix. Itu bahagian yang dinamakan sebagai cervix. Apakah fungsi cervix? Cervix ni akan mengeluarkan mucus. Mucus ni macam lendir lah. Di mana mucus ini akan membantu sperma berenang masuk ke dalam rahim perempuan. Okey yang? Right. Dan bahagian seterusnya yang penting pada sistem pembiakan perempuan adalah uterus.
Uterus ni adalah rahim, di mana di dalam rahim lah zygote, embryo akan berkembang. Alright. Okey, dan bahagian yang seterusnya kita ada tube falopio. Okey, manakah kedudukan tube falopio? Nampak? Okey. Right, dan apakah fungsi tube falopio ni? Di situlah persenyawaan berlaku. Maksudnya dekat tube falopio lah sperma akan mensenyawakan ovum. Boleh yang? Alright. So you all dah nampak perbezaan di antara sistem pembiakan lelaki dan juga sistem pembiakan perempuan. Okey. So, pada dasarnya, sistem pembiakan lelaki boleh menghasilkan sperma, manakala sistem pembiakan perempuan akan menghasilkan ovum. So, sangat penting untuk kita mengetahui struktur sperma dan juga fungsi sperma yang terhasil oleh sistem pembiakan lelaki. Alright. So, ini adalah gambaran sperma. Alright. Apakah bahagian-bahagian penting pada setiap sperma? Sperma mempunyai bahagian yang dipanggil sebagai kepala. Right. Itu adalah kepala sperma. Right. Dan bahagian seterusnya yang penting adalah nukleus. Nukleus, nampak? Dia berada di dalam kepala sperma. Bahagian seterusnya yang penting bagi setiap sperma, dia mempunyai eko, nampak? Alright, so sebenarnya ekosperma ini membantu untuk pergerakan sperma. Alright, Alright, so seperti yang kita dah maklum, sperma ni dihasilkan oleh testis. Dan sperma ni adalah sel yang paling kecil di dalam badan lelaki. Right, dan disebabkan dia mempunyai eko, so sperma kita ni boleh berenang. Right, dan di dalam nukleus ini, di dalam kepala sperma kita ini terkandungnya maklumat genetik. Right, dan fungsi utama sperma kita adalah mensenyawakan ovum. Boleh ya? Alright, itu berkenaan dengan sperma. Okey, kita tengok berkenaan dengan ovum pula. Right. Okey, ovum mempunyai lapisan jeli yang kita panggil sebagai zona pellucida. Alright, di situ adalah zona pellucida. Right, ataupun lapisan jeli. Dan kita ada cytoplasm, cytoplasma di dalam ovum kita. Right, ovum kita juga mempunyai nukleus. Right, dan ovum kita juga terdiri daripada membran sel. Right, kita ada ovum, ada nukleus, ada cytoplasma, ada lapisan jeli dan juga mempunyai membran sel. Alright, ovum dihasilkan oleh ovari. Kalau sperma adalah sel paling kecil, tetapi ovum adalah sel paling besar dalam badan perempuan. Right. Malangnya ovum ni tidak boleh berenang seperti sperma sebab dia tidak ada eko kan. Right. Tetapi ovum juga membawa maklumat genetik di dalam nukleus. Right. Dan ovum akan disenyawakan oleh sperma. Boleh yang nampak perbezaan di antara sperma dan juga ovum. Okey. Perkara seterusnya yang Mami nak kongsikan adalah akil balih. Akil balih ni adalah tempoh perubahan fizikal yang berlaku pada kanak-kanak sehinggalah dia menjadi dewasa. Right? Akil balih ni adalah permulaan sistem pembiakan lelaki ataupun sistem pembiakan perempuan untuk menjadi matang. Right. Itu yang dikatakan sebagai akil balih. Right. Okey, umur seseorang kanak-kanak itu mencapai akil balih adalah berbeza. Untuk kanak-kanak lelaki dan juga untuk kanak-kanak perempuan. Sebagai contoh, lelaki akan mencapai umur akil balih pada usia 14 hingga 17 tahun. Agak lambat berbanding dengan perempuan. Kalau kita tengok perempuan, kanak-kanak perempuan akan mencapai usia akil balih seawal umur 10 hingga 12 tahun. Alright. Itu perbezaan usia akil balih untuk kanak-kanak lelaki dan juga perempuan. Okey. Bila kanak-kanak
perempuan atau lelaki ini mencapai usia akil baligh yang badan akan membebaskan hormon seks, di mana hormon seks yang dibebaskan itu akan menyebabkan macam-macam perubahan di dalam badan kita. Di antaranya perubahan dari segi fizikal, perubahan dari segi emosi, dan juga perubahan dari segi fisiologi. Alright. Dan perubahan-perubahan itu pun tak sama di dalam badan kanak-kanak lelaki dan juga di dalam badan kanak-kanak perempuan. Okey. So kita tengok perubahan dalam kanak-kanak lelaki dulu. Maknanya bila seorang kanak-kanak lelaki mencapai usia akil baligh, apa yang berlaku pada diri dia, alright. Yang pertama, kita akan dapati misai akan tumbuh janggut, akan tumbuh bulu ketiak. Itu tanda-tanda kanak-kanak lelaki tu sampai akil baligh lah. Suara dia akan tiba-tiba jadi garau. Okay? Right. Dan secara fisiologinya pada usia akil baligh, testis seorang kanak-kanak lelaki sudah mampu untuk menghasilkan sperma dan menghasilkan hormon seks. Nampak? Itu perubahan yang berlaku pada kanak-kanak lelaki bila dia mencapai usia akil baligh. Right. Kita tengok perubahan pada kanak-kanak perempuan. Alright. Bila seorang kanak-kanak perempuan mencapai usia akil baligh yang berlaku pembesaran buah dada. Selain pembesaran buah dada, berlaku pembesaran pinggul. Right? Berlaku pembesaran pelvis. Right? Dan pada usia akil baligh inilah seorang kanak-kanak perempuan itu akan mula didatangi haid. Menstrual. Alright. Dan secara fisiologinya juga, bila seorang kanak-kanak perempuan mencapai usia akil baligh, so ovari kanak-kanak perempuan itu sudah mampu untuk menghasilkan ovum dan juga menghasilkan hormon seks. Alright? So Mami rasa itu sahaja untuk kali ini. Right? So, jangan lupa subscribe channel Mami, sharekan apa yang Mami terangkan pada hari ini pada kawan-kawan. Jangan lupa like dan kalau ada apa-apa pertanyaan, jangan lupa komen. Alright? Dan yang paling penting, stay safe at home. Terima kasih. Assalamualaikum.